Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah saya sebut dulu dalam satu posting saya previously, mengatakan bahawa senang saja, mudah bagi bersatu untuk menarik minat UMNO untuk menyertai parti itu dan menyokong mereka. Tak kira di mana lah, sebelum election atau selepas election, atau dalam parlimen atau di luar parlimen. Actually bersatu dah buat banyak untuk UMNO pun, dah bagi jawatan Menteri Kabinet, Timbalan Menteri dan jawatan-jawatan LC, tapi UMNO masih tidak berpuas hati. Kenapa? Mereka mahu kes-kes di mahkamah yang membabitkan beberapa orang pemimpin UMNO, masuk Najib dan Zahid, digugurkanlah. Mereka mahu Muhyiddin kontak AG's office dan gugurkan kes-kes itu, seperti mana yang dibuat masa PH juga dulu. Waktu Tommy Thomas pun ada gugurkan kes pemimpin DAP. Dan sama juga. So, pada yang berkuasa, tak kira siapa, perangai hampa sama saja. Kalau untuk kroni, semua boleh buat. Dan pemimpin UMNO ni ingat, mereka ni above the law. Pemimpin UMNO ni ingat, everybody dah buat. Itu penzaliman yang dibuat oleh kerajaan PH kepada pemimpin UMNO. Habis kena dibatalkan. Sebab PN sekarang meneruskan kezaliman kerajaan PH sebelum ini. Kalau dah masuk court, dah terbukti SPRM bawa, mana adalah kes. Dan sama ada itu satu ada agenda politik di sebaliknya. Allah alam besar. Waktu itu SPRM dan AG's office, semuanya orang PH, dilantik oleh PH. Itu antara risiko yang terpaksa dihadapi oleh ahli-ahli politik dalam permainan politik, political game mereka. Itu risiko satu. Dan satu lagi, habuan yang mereka dapat menjadi ahli politik, pemimpin politik. Habuan yang mereka dapat tidak terhingga. Dan inilah risiko-risiko permainan politik yang mereka kena hadapi. Mereka tidak boleh sesali apa yang akan berlaku pada mereka dan apa yang telah berlaku kepada mereka. This is, yalah, you nak habuan besar, risiko besar lah. Kalau tak kena, selamat di dunia, tak selamat di akhirat. Kita hanya memiliki kita selamat di dunia, aib kita di dunia tidak lihat, tapi kita tak pernah berfikir apa yang akan terjadi pada kita selepas kita mati. Short term. Yalah. Kalau saya cakap macam orang kata lah, kau tak dapat, biasalah. Kau tak dapat, kau duduk diam. Kau tak tahu cara mana, kau tak ada networking, kau tak dapat. Kau duduk diam. Dulu pun ada ketika di TV3 dulu, orang beritahu saya, you won't go up, dia kata, as number one in news, sebab you tak ada political master. Perlu apa saya political master? Ini budaya bodek lah. Kena ada political master dulu dalam kerajaan, baru saya naik. Kena ada orang kenal. You berbuat lantikan, tak kenaikan pangkat berdasarkan you punya merit lah. Kalau tak dapat merit, you nak buat macam mana? Sebab you tak kenal orang. Banyak orang lagi macam itu. So, bila you dah nak naik, you kena kenal orang, you kena bodek orang. Itu budaya kita lah. Tapi kita tak believe in that, tak apalah. Kita dapat apa saja yang kita rasa, kita dapat. Yang berhak kita dapat. Kalau yang itu sampai ke tahap yang nak kena ada connection, good connection, nak kena bodek sana berat sini, itu bukan style kebanyakan daripada kita. Tak apalah, kita tak kaya. Itu style kita. Tapi kenapa ahli politik harus merengek bila terkena kes-kes rasuah? Sebab itu risiko yang terpaksa mereka hadapi. Kalau mereka tidak melakukannya, tak perlu merengek. Straightforward. Kalau mereka tidak boleh lama dalam politik sebab mereka tidak mengamalkan budaya rasuah, budaya bodek sana bodek sini ni, budaya menjilat ni, then be it. Carilah bidang lain. Mungkin saudara tidak sesuai dengan bidang politik. Hati saudara tidak sesuai, naluri saudara tidak sesuai. Mereka hanya yang sesuai saja boleh meneruskan karier mereka dalam bidang politik, kan?
Isu memperjuangkan rakyat, kebajikan rakyat itu hanya modal berpolitik. Tak ada ke mana pun, mungkin 10% atau 5% lah dalam apa kerjaya politik mereka. Yang lain untuk mengayakan kroni dan mengayakan diri sendiri. Betul tak? Jangan duk kentong rakyat lah. So kalau dah kena tindakan, berhadapan lah dengan rela lah. Berani buat, berani tanggung. Kalau dimasukkan mahkamah tak salah, alhamdulillah. Makna benda tu ada fitnah orang-orang yang cuba menjatuhkan mereka atau sabotaj. Setelah mahkamah membuktikan, mereka tidak bersalah. Ini mahkamah bukti salah pun, nak lepas lagi. Mana boleh. Kalau semua begitu, pemimpin orang, semua pemimpin politik, seronoklah. Buat salah tak payah kena tindakan mahkamah, tindakan undang-undang. Ambil rasuah tidak payah kena. Kalau ambil tindakan itu adalah kezaliman. Kezaliman tahu mana? Kalau hang buat salah, orang ambil tindakan undang-undang, nak hukum, nak kezaliman kat mana? Memang betul lah. Dan ini pula komen KJ mengatakan ni orang yang nak election ni, nak kelang kabut apa semua ni, otak apa? Minyak otak goreng pisang. Saya pun tak tahu. Ini term baru ni, goreng pisang ni. Goreng pisang sedap ni makan. So, nak kena tanya KJ lah apa. Ke saya tak baca habis lagi apa maknanya otak goreng pisang. Ini dia pilih siapa kita tak tahulah. Atau memang kita tahulah. Dia pilih siapa yang nak election cepat ni. So, Mat Masran keluar dalam satu interview dengan lepas mesyuarat dia keluar. Dia menuduh, bukan menuduh, mendakwa. Lebih kurang lah. Katakan PN ni zalim. Sebab tu tak sokong PN. Sebab meneruskan kezaliman kerajaan sebelum ini, iaitu PH. Sebab menghukum pemimpin UMNO kata rasuah. Dan mau menyumbat mereka di penjara. Seronok lah kalau ada clause macam tu. Pemimpin politik buat apa-apa untuk rakyat. Dia kata kalau tak ada jawatan, susah nak berkhidmat untuk rakyat. Tak ada jawatan pun boleh. Dalam NGO tu apa semua, jawatan apa. Sukarela, boleh tolong. Cumanya kalau kita nak tolong, nak berkuasa, maknanya kita nak kaya. Itu je, simple. Nak kaya, nak hidup senang, mewah. Nak dapat privilege, keistimewaan macam-macam. Orang hormat you, ada kuasa, ada datukship. Ada macam-macam lah. Lepas tu buat ambil rasuah pun tak apa. Kalau ambil rasuah kena lepas. Kalau tak lepas itu satu kezaliman. Mana sekolah belajar? Tak tahu. Pandai. Mengaku pandai tu. Orang kata dia tak pandai waktu dia Menteri Kabinet. Oh, dia dapat berapa A lah, apalah, 4 flat lah, apa semua macam-macam kat universiti. Mungkin itulah otak goreng pisang kot. Allahualam. Kita aduh. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Kita nak jawatan ini sebenarnya kita nak membantu rakyat. Dengan jawatan kita boleh membantu rakyat. Dengan kementerian yang tertentu kita boleh membantu rakyat. Dan satu lagi ketidakpuashatian ialah bukan kerana jawatan sangat, tapi kerana kerajaan yang ada sekarang ini meneruskan kezaliman kerajaan dulu. Ini tidak wajar dibuat. Ya. Saya bagi contoh. Kes-kes yang dibawa ke mahkamah, dia orang kata kluster mahkamah dan sebagainya ini. Kes-kes yang dibawa mahkamah ini ialah kes kezaliman zaman Mahathir, zaman Tommy Thomas, zaman Latifah Koya. Tun Mahathir dah tak ada dalam kerajaan. Tommy Thomas tak tahu bagaimana dah sekarang. Latifah Koya pun saya tak tahu ke mana dah. Tetapi kenapa kes yang mereka bawa itu masih diteruskan? Sebagai contoh, satu kumpulan 41 organisasi dan individu, satu lagi kumpulan 80 organisasi dan individu. Mereka tak tahu pun duit yang Presiden bagi itu datang daripada mana. Mereka anggap sebagai dana politik biasa. Tetapi kenapa 41 orang itu disita dan yang 80 orang itu, termasuk saya ni, di compound berpuluh kali ganda. Ada yang dapat 50,000 daripada Presiden, disuruh bayar compound 2.5 juta. Ini satu kegilaan yang melampau, ya, dan kezaliman yang tahap tinggi. Maka saya dan Tan Sri Syahril mengepalai 43 orang yang lain menyaman SPRM,
Tetapi kami berdua pula diheret ke mahkamah dan diteruskan oleh kerajaan yang ada ini. Kerajaan yang ini meneruskan kezaliman, berarti kerajaan ini juga zalim. Oleh kerana itu saya harap kerajaan ini perlu pilihan raya semula. Perlu pilihan raya semula kerana kerajaan ini ialah kerajaan majoriti yang paling tipis dalam seluruh dunia ni.